Bertemu kembali dalam Niaga Awan ni sudah tentu pada waktu ini kita nak melihat kepada apa yang diumumkan oleh MITI di mana prestasi perdagangan Malaysia mengekalkan momentum peningkatan pada April dengan jumlah perdagangan meningkat kepada 21.3%, iaitu satu jumlah yang begitu baik sebenarnya, 231.44 bilion ringgit. Jadi untuk kita mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan kami adalah Abdul Muiz Murhalim yang merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Abdul Muiz, merujuk kepada data perdagangan antarabangsa yang dilaporkan MITI semalam, ekspor negara terus meningkat dalam bulan April, pertumbuhan 20.7% berbanding bulan sama tahun lalu. Adakah pertumbuhan ini menyamai jangkaan MIDF Research dan apakah faktor-faktor utama yang menyokong pertumbuhan ekspor negara ini? Okey. Bila kita lihat kepada prestasi perdagangan antarabangsa yang dilaporkan semalam, peningkatan ekspor sebanyak 20.7% yang dilaporkan secara kasarnya mendapati jangkaan kami kerana pada perkiraan awal kita menjangkakan pertumbuhan ekspor iaitu sebanyak 20% bagi bulan April. Kita lihat daripada segi produk-produk yang menyokong kepada peningkatan pada bulan April, kebanyakannya datang daripada peningkatan ekspor electrical dan elektronik, yang mana daripada peningkatan ekspor ENE sahaja menyumbang lebih kurang separuh daripada peningkatan yang berlaku pada bulan lepas. Dan 30% daripada peningkatan pula disumbang oleh peningkatan ekspor komoditi seperti minyak sawit, gas asis cair dan juga minyak mentah. Jadi kita dapati ini antara produk-produk yang terus memberi sokongan positif kepada pertumbuhan ekonomi ekspor negara. Dan cuma pada peringkat awal ni kami agak risau melihat kepada prestasi ekspor ke China dan apa situasi COVID-19 yang berlaku di China. Tapi apa yang kita dapati semalam, prestasi ekspor ke China masih menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi berbanding bulan sebelumnya, dan juga ekspor-ekspor yang kepada negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah turut menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik. Jadi kami dapati secara kasarnya pertumbuhan ekspor masih berada paras yang sangat memberangsangkan. Kalau kita nak bercakap berkenaan dengan prestasi import pula, adakah kita boleh jangka peningkatan import akan terus kekal tinggi seperti kenaikan 22% yang dicatat pada bulan lalu? Okey, sebut tentang import, kita dapati pertumbuhan yang 22% pada bulan April itu sedikit sebanyak lebih tinggi berbanding 20% yang kami jangka. Dan kita kebanyakannya ini disokong oleh peningkatan pembelian barangan seperti barang perantaraan yang digunakan untuk input pengeluaran. Dan juga kita dapati peningkatan import adalah disebabkan kenaikan pembelian barang penggunaan, yang mana ini selari dengan peningkatan pembelian pengguna yang berlaku dalam 4 bulan awal pada tahun ini. Jadi kita dapati momentum pertumbuhan ini kita jangka akan terus berterusan dalam bulan-bulan akan datang, melihat kepada pembukaan semula ekonomi negara. Dan juga kita menjangkakan pertumbuhan pembelanjaan dalam negara dan juga aktiviti perniagaan akan terus meningkat. Jadi berdasarkan kepada pertumbuhan 22%, kami sebenarnya telah menaikkan ujuran bagi tahun ini untuk pertumbuhan import itu sekitar 19.2% berbanding sekitar 9.8% yang kami jangkakan sebelum ini. Muiz Ibrahim ni, China telah melaporkan slowdown dan juga lockdown. Adakah ini akan memberi kesan yang negatif terhadap import kita daripada negara China? Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita lihat daripada segi prestasi pertumbuhan ekspor ke China, kita dapati pertumbuhannya lebih baik pada bulan April. Walaupun kalau kita lihat dari segi data-data ekonomi di China sendiri telah menunjukkan terdapat penurunan daripada segi aktiviti perbelanjaan pengguna serta aktiviti pengeluaran yang lebih rendah berbanding bulan yang sama pada tahun lalu. Tapi bila kita lihat kepada kekuatan ekonomi aktiviti ekspor negara ke China, ini memberi gambaran berkemungkinan
kita masih dapat kesan positif daripada permintaan di China. Cuma sekiranya kelemahan ekonomi yang berlaku di China ini adalah lebih panjang dan juga sekatan untuk mengekang COVID-19 ini terus berlanjutan, kita agak bimbang. Ini mungkin memberi kesan langsung kepada prestasi ekspor negara kerana China merupakan salah satu daripada pasaran utama ekspor Malaysia. Abdul Muiz, merujuk ataupun melihat kepada prestasi yang dilaporkan semalam yang dilihat kuat, mampan angkanya itu, apakah risiko ataupun faktor-faktor yang boleh menjejaskan aktiviti perdagangan negara, dan yang paling penting, adakah kita boleh menjangkakan pertumbuhan negara sebanyak 5.3 hingga 6.3% yang diunjur pihak kerajaan sendiri mampu dicapai tahun ini sekiranya aktiviti perdagangan ini terjejas? Okey. Bila kita sebut tentang risiko, pertama seperti yang saya nyatakan tadi, kita agak bimbang sekiranya kelemahan aktiviti ekonomi di China akan menjejaskan permintaannya kepada barang-barang ataupun ekspor negara. Ini merupakan antara risiko pertama yang sebenarnya menyebabkan kami memikir panjang sama ada kita perlu menyemak semula unjuran pertumbuhan, tapi melihatkan kepada prestasi yang masih kuat, kami merasakan prestasi ini akan terus boleh dikekalkan. Cuma sekiranya China mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan, kita boleh menjangkakan pertumbuhan ekonomi dunia juga akan perlahan, dan ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada aktiviti perdagangan antarabangsa. Selain daripada itu, apa yang menjadi kebimbangan kepada kami ialah kestabilan rantaian bekalan antarabangsa, kerana kita dapati kesan daripada pergolakan ataupun peperangan yang berlaku di Ukraine menyebabkan kenaikan harga barang. Ini kebanyakannya adalah disebabkan kebimbangan mengenai penawaran global, dan kita dapati kesan tidak langsung daripada masalah ini menyebabkan tekanan inflasi adalah lebih tinggi di kebanyakan negara. Dan sekiranya tekanan inflasi ini terus berterusan, terdapat juga kemungkinan bahawa permintaan global mungkin akan lebih lemah berbanding apa yang kita jangkakan, kerana ialah seperti yang kita maklum, kenaikan harga boleh menyebabkan kuasa membeli para pengguna di mana-mana negara akan terjejas kerana lebih banyak perlu dibelanjakan bagi mendapatkan barang keperluan seperti makanan dan juga perlu peningkatan daripada segi kos pengangkutan itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari segi semakan semula yang dibuat oleh IMF dan Bank Dunia, walaupun kedua-dua institusi ini menjangkakan pertumbuhan dunia mungkin lebih perlahan, tetapi kita masih boleh menjangkakan keadaan ataupun aktiviti ekonomi global akan terus meningkat kerana lebih banyak negara membuka semula ekonomi mereka, dan kita melihat ini adalah kesan positif daripada program pemberian vaksin dan juga kelonggaran sekatan-sekatan pergerakan yang telah dibuat sendiri ini. Jadi kita jangka pertumbuhan ekspor negara masih boleh terus dikekalkan, dan jika kita lihat daripada segi prestasi yang dilaporkan pada suku pertama tahun ini, ekspor merupakan antara faktor utama yang turut menyokong kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan sekiranya ini terjejas, kita agak risau sama ada kemampuan negara untuk mencapai pertumbuhan 5.3% kepada 6.3% mungkin akan terjejas. Baik, terima kasih Abdul Muiz Moorhalim, pakar ekonomi MIDF Research, mengulas berkenaan dengan prestasi serta prospek pertumbuhan perdagangan Malaysia untuk tahun ini, terutamanya melibatkan KDNK juga tadi. Dan sudah tentu kita nak berniaga awal ini, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada lagi laporan antarabangsa serta rangkuman untuk tempoh seminggu ini.